Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi istanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini, alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan pada pagi ini berada di masjid, solat subuh berjemaah, solat yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita besar tak besarnya fadilat solat subuh berjemaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa-siapa yang solat Isya kemudian solat subuh berjemaah, apa dia ni, siapa-siapa yang tahu kelebihan yang ada pada solat Isya dan solat subuh, la atauhuma walau habwan, nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan mengakak. Ini gambaran kepada kelebihan ataupun kemuliaan yang ada dalam solat subuh berjemaah. Kita doalah supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri istiqamah kepada kita. Solat subuh ni adalah solat yang kita solat di masjid, insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ni saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan amalan ahli syurga. Syurga ni tuan-tuan sebab yang kita bercita-cita dan kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak supaya destinasi kita terakhir ataupun tempat terakhir kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga ni semua orang nak berlaku. Atau orang tak semayang ke, orang tak kuat ibadat ke, nak pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syurga Allah Ta'ala dan tuan sumber satunya yang begitu mahal. Maka bagi orang yang nak jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia perlu hiasi hidup dia dengan amalan-amalan yang melayakkan diri dia untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk pagi ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan kepada kita beberapa amalan, di mana amalan ini adalah amalan yang boleh bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla, man 'ada maridan أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره أو وتوكيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه أحمد. Satu hadis daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, 5 perkara, siapa-siapa yang dapat melakukan salah satu daripada 5 perkara ni, kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla, Allah Taala jamin dia adalah akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan jamin akan menjauh dirinya daripada api neraka. Yang pertama sekali ialah man 'ada maridan, itu orang yang ziarah orang sakit. Yang kedua ialah au kharaja ma'a janazatin, dia keluar bersama jenazah, atas jenazah solat ataupun atas jenazah ke kubur. Yang tiga ialah kharaja ghazian,
Yang ketiga ialah dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat pula ialah au dakhala ala imamin yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Dia jumpa dengan seorang imam, pemimpin yang adil, pemimpin yang ini menegakkan kebenaran untuk memuliakan atau bagi penghormatan kepada pemimpin tersebut. Yang kelima ialah orang yang berada di rumah di mana tidak menyakiti orang lain, di mana orang lain selamat daripada dirinya, kemudian dia pun selamat daripada orang lain. Dan kata lain, dia tidak menyusahkan orang lain, kemudian dia hidup dalam sejahtera. Itu tuan-tuan semua di antara 5 perkara. InsyaAllah kita akan syarah satu persatu daripada daripada hadis ni insya-Allah taala. Dan mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, kita tengok kepada perawi hadis kita pada pagi ini kan. Orang yang sahabat yang kongsi hadis kita pada hari ini adalah nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, saya pernah sebut sebelum ni, tak apalah saya ulang balik tentang satu peribadi yang cukup besar berjasa dalam Islam. Walaupun kita tengok dari segi sejarah dia, umur dia cukup muda kan, tetapi sejarah dia dicatat dalam kitab-kitab tentang kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan semua, dia adalah di kalangan Ansar. Dia adalah di kalangan ahli Madinah daripada kabilah Khazraji. Dia bukan Mekah. Di mana dia dikenali, dia digelar sebagai Abu Abdul Rahman, iaitu salah seorang daripada anak dia nama Abdul Rahman, maka dia digelar sebagai Abdul Rahman. Tuan-tuan semua, dia ni adalah satu peribadi yang cukup hebat dari segi ilmunya, kemudian dari segi perjuangannya. Sebab tu di antara istimewa para sahabat radhiyallahu taala anhum ni, di antara mereka adalah seorang yang alim, yang kedua pula mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ni satu peribadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beri kepercayaan kepada dia lah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi mula sebar agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi tuan-tuan semua bawa Islam ni bukan hanya untuk orang Arab ataupun sekitar kota Mekah ataupun Madinah. Pada awal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba sebarkan Islam, sebab Islam rahmatan lil alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejagat, bukan kepada orang Mekah saja, bukan kepada Madinah saja, tapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang ajaran yang menyeluruh. Sebab itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kerajaan, dapat daulah, dia panggil di Madinatul Munawwarah, maka di antara kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebar Islam kepada masyarakat. Sebar Islam kepada masyarakat yang berada di sekitar pada masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar utusan dia, di antaranya ialah Nabi hantar ke Yaman. Di Yaman tuan-tuan semua satu tempat yang subur, dan dia adalah negara yang awal-awal menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedihnya lah ni, hancurlah negaranya, bukan gitulah, perang lah ni. Lama duduk perang, duduk balah sama-sama sendiri dan sebagainya kan. Akhir sekali apa yang berlaku nak makan apa susah lah. Saya difahamkan oleh daripada orang Yaman, memang nak makan apa payah, kadang-kadang barang mahal dan sebagainya. Suasana memang cukup uhara semua pada masalah ni kan. Berlakunya apa dia puak-puak balah antara satu sama lain kan. Tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah, Nabi atas orang dia lah. Antara orang yang Nabi atas ke Yaman ialah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala. Sebab kealiman dia, Nabi dah tengok di kalangan sahabat orang yang ada keahlian atau orang yang ada kelayakan untuk bawa Islam. Sebab nak bawa Islam ni tuan-tuan semua, mesti ada orang ada kepakaran, orang yang ada ilmu dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muaz ke Yaman. Antara ramai-ramai orang itu Nabi atas Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala di Yaman. Tuan-tuan semua, boleh dikatakanlah apa dia ni boleh pahala sokmu. Tak, sebab dia yang mula asas Islam di Yaman. Sebab itulah orang Islam apabila bermulanya kebaikan dengan dia, maka lepas daripada tu siapa sama pahala kepada dia. Katakanlah kita sekarang kita bawa satu orang masuk Islam,
Orang tu masuk Islam dengan sebab kita, kemudian orang bawa orang lain pula dan sebagainya, maka selama mana dia beramal dengan ilmu kita, selama mana kebaikan tu adalah bermula daripada kita, maka selama itulah dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi. Siapa-siapa yang tunjuk kebaikan maka sama dengan orang buat. Begitulah tuan-tuan semua, saya selalu sebut bahawa Islam ni minta supaya kita ni jadi punca kepada kebaikan. Kan? Bahawa yang jadi punca kepada kebaikan, maka saham kita banyak sekali akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya pernah sebut hadis sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lil syarri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, comel ataupun syurga bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan dia ni sebagai punca kepada kebaikan. Waktu yang kita nak dalam kehidupan kita, dia panggil miftahan lil khairi. Kalau orang yang ada sifat macam ni tuan-tuan semua, maka Nabi kata tuba ni syurga lah. Tuba maknanya kebaikan, ataupun tuba dengan makna satu tepat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang menjadi punca kepada kebaikan. Miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri. Kemudian yang kedua pula ialah penutup kepada kejahatan. Waktu yang kita nak dalam kehidupan kita lah, apa-apa yang saja ada pada kita nak jadi punca kepada kebaikan. Kita ada ilmu, kita sebar kebaikan. Kita ada tenaga yang kita hebat, kita guna tenaga kita untuk kebaikan. Kita ada pemikiran yang diberi oleh Allah Ta'ala yang kita hebat, kita fikir untuk benar-benar menolak. Kita ada harta dan sebagainya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita nak jadi harta dan sebagai punca kepada kebaikan. Di mana kita boleh buat benda-benda gini tuan-tuan semua. Kan? Maka tuan-tuan semua, begitulah apa dia ni yang saya sebut tadi tentang pribadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, satu pribadi yang memang dia ni besar nilai, besar saham dia kepada orang Yaman sampai hari ni. Okay. Di mana tuan-tuan semua kalau kita perhati kepada hadis Nabi lah, yang Nabi puji kehebatan yang ada pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan semua. Antara saya ambil 2 hadis ataupun 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan yang ada pada Mu'adz. Apabila Nabi sebut kelebihan dia ni, bukan pura-pura dah lah. Kalau kita lah ni sebut kebaikan orang, kadang-kadang nak bodek. Tapi apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu benda yang benar, satu benda yang realiti yang berlaku sungguh, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia orang. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, Nabi kata, khudhu al-Quran min arba'atin. Ambillah Quran daripada 4 orang ni. Maknanya kepakaran dia tuan-tuan semua diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak ambil Quran, nak ngaji Quran, ambillah daripada 4 orang ni. Antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga ialah Mu'adz bin Jabal. Yang keempat ialah Ubay bin Ka'ab. Ini antara pribadi yang Nabi kata, ambillah Quran daripada 4 orang ni. Di kalangan 4 orang ni termasuk juga Abdullah dia ni, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi pernah sebut, Nabi kata, ni'mar rajul Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah sebut, Nabi kata sebaik-baik laki-laki adalah Mu'adz bin Jabal. Kalau Nabi dah sampai pikat tu Nabi puji tu semua, maka tak rasa pelik dah lah. Kan, ini satu gambaran kepada kemuliaan ataupun kehebatan yang ada pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kemudian yang berikut pula Nabi puji di segi ilmu dia pula. Nabi kata, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Nabi kata orang yang paling alim di kalangan sahabat ni tentang halal dan haram, ataupun kita panggil bab pekoh lah. Sebab kealiman para sahabat ni kadang-kadang berbeza antara satu sama lain lah. Waktu alim bahagian faraid, bahagian pesaka. Waktu alim dalam bahagian bab haji. Orang ni alim dalam bab fiqh ni tuan-tuan semua. Di antaranya sebab apa? Wa alamuhum, orang yang paling alim dalam bab halal dan haram ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua 3 hadis yang saya sebut tentang kehebatan ataupun kedudukan ilmu yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, di akhir hidup Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ni antara orang yang telah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sebar Islam di negara Syam.
Okay. Disebab Islam negara Syam tuan-tuan semua, apabila selesai tugas dia, segar tugas dia apa semua, dia balik rumah, balik ke Madinah. Pasal tu Nabi tak ada dah, Nabi telah meninggal dunia. Dia rasa apa dia ni, dia rasa tak saya tinggal Madinah, nak pergi di Syam, nak pergi di Syam balik. Minta kebenaran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, nak pergi di Syam balik. Di sana pergi jihad menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia salah seorang daripada orang yang dilantik sebagai ketua dalam misi jihad di sana. Tetapi akhir sekali dia tak ada lama tuan-tuan semua. Dia ditipu satu penyakit lah, ta'un kita panggil. Masa tu ta'un berlaku secara meluas. Dia panggil ta'un Amwas, yang asal-usul daripada Palestin. Akhir sekali dia salah seorang orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mati syahid dengan sebab ta'un. Sebab tu dalam Islam, orang yang mati syahid ini antaranya lah dia panggil syahid akhirat. Antaranya lah orang yang syahid, orang yang mati dengan sebab penyakit ta'un. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau saya dah salah sebut lah, kalau tuan-tuan pergi di Jordan, di sana ada makam dia, Mu'adh bin Jabal ni. Kemudian tepi tu ada anak dia, Abdul Rahman. Sana ramah tuan-tuan, sebanyak apa dia ni kubur-kubur lah, antara orang yang mati syahid, orang yang mati dengan sebab ta'un pada masa tu. Antaranya lah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Tapi dia ni tuan-tuan semua tak serupa orang lain lah. Di segi umur dia cukup muda sangat. Umur dia ni lebih kira 33 tahun ataupun 34 tahun saja umur dia, kalau banding dengan sahabat-sahabat lain. Tetapi saham dia walaupun 33 tahun, tapi umur dia memang cukup besar bagi saham kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang paling comel lah, orang dapat isi umur dia kebajikan. Bukan masalah panjang umur tu. Kalau panjang umur tengok kelentong apa dia kelontong dalam tak jadi 31 Tapi kalau umur diisi kebaikan, walaupun pendek macam mana sekalipun, tapi dia diisi dengan kebaikan, maka itu adalah umur terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang tentang sejarah apa dia ni peribadi, apa dia ni perawi hadis kita pada hari ini adalah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala. Lah ni pun alhamdulillah ada di kalangan masyarakat kita letak nama anak dia Mu'adh. Mungkin ambil sepenuh barakah dengan nama ni lah, Mu'adh. Okey, kita kembali kepada hadis tuan-tuan semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, kata dia 5 perkara. Siapa yang buat salah satu daripada 5 perkara ni, kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala jamin dia. Jamin ke apa? Jamin syurga satu, yang kedua jamin dia ini akan dijauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua satu benda yang kita perlu ambil perhatian lah. Dan benda ni dalam kehidupan kita diminta semua lah. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta Allah Taala bagi syurga kita, kemudian kita minta Allah Subhanahu wa taala jauh kita daripada api neraka. Maka ini tuan-tuan semua di antara amalan yang kita akan bincang pada pagi ini, amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang buat salah satu daripada 5 perkara ni, kalau buat 5 perkara boleh benar lah. Tapi kalau sekarang yang dia boleh buat dah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala jamin dia adalah ahli syurga. Yang kedua, Allah Taala jamin dia jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kepada dia tuan-tuan semua, walaupun hadis ni kita dah bicara, walaupun ada setengah-setengah atau fakta ni kita dah bicara dah, tapi tak apalah, kita ulang balik sekurang-kurangnya jadi peringatan kepada kita. Dia panggil bagi tazkirah. Tak, bahawa Islam dia perlu beri peringatan sebenarnya. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'u. Ini kadang-kadang kita ni lupa. Sebab itulah hadis-hadis ni, sebab tu kita diminta sebaca semua ke apa semua, supaya menjadi peringatan kepada kita, dan kita nak supaya budaya benda-benda molek ni jadi amalan kita. Yang pertama sekali Nabi sebut ialah man 'ada maridan. Antara amalan ahli syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang ziarah orang sakit. Kita kira bukan ngatik, bukan gapo, kita ziarah orang sakit ya. Allah siapa gitu tuan-tuan semua, dia dianggap sebagai amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, cakna kepada masyarakat ni antara sebahagian daripada Islam lah. Sebab itulah saya kena bincang sebelum ni, kita berbincang panjang. Maknanya Islam, apa sebut Islam ni adalah Islam satu agama bermasyarakat. Bukan agama yang berdiri duduk sorang, semaya sorang, warung sorang, kaya sorang, seni sorang. Itu bukan cara dia. Islam nak supaya apa, kebahagiaan yang bersama kita panggil.
Sebab tu apabila kita duduk dalam masyarakat ni, biasa orang sakit ni sebahagian daripada apa dia benda yang berlaku dalam masyarakat. Maka Islam ajar kepada kita dalam kita berinteraksi masyarakat ni, kita diajar supaya apa dia ni, orang-orang yang bermasalah macam ni kita diminta supaya menghiburkan hati dia orang. Antaranya adalah kita pergi ziarah. Rupa-rupanya ziarah ni bukan hanya sekadar perangai comel, kan, tetapi dia telah dia telah dibagi motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar perangai comel, tapi dia adalah perangai yang melayakkan satu orang untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu semua cara ringkasnya saya nak sebutlah. Dan sebelum ni kita dah bicara berapa kelebihan saya sebut tentang apa dia ni, orang ziarah orang sakit ni. Kan? Sebab tu sungguh-sungguh kita jadi jaruah dia dah. Bulan ni tengok orang tu. Tak. Tapi perancangan ziarah orang sakit ni dengan cara dia rancang lah. Kalau doktor kata saya ni ziarah orang sok mudah kata dia. Tak ada kita sebab doktor memang kerja dia gitu. Tapi yang kita fikir sekarang memang dia rancang nak pergi ziarah. Macam kat ziarah kubur, kalau orang duk tepi kubur hamba tak payah ziarah dekat kubur semua tu tak ada tu. Yang kita bincang sekarang memang dia rancang, dia memang niat khas untuk apa dia ni, ziarah orang sakit ataupun ziarah kubur. Yang pertama sekali tuan semua, kelebihan orang ziarah orang sakit pertama sekali adalah ajru wa ridallah. Yang pertama sekali pahala dan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan semua, kita nak bina markah kita panggil, kan, masa depan kita. Kalau orang ni dia ada kupu otak duit dalam bank untuk masa tua dia, kan, maka bagi orang Islam tuan-tuan semua, di antara benda yang dikena sifat ialah sifat pahala untuk masa depan dia, kan. Pahala-pahala ni lah tuan-tuan semua kita akan tengok di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala satu masuk ke buku file kita, kemudian kita akan baca Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Pada masa itulah kita akan baca habuan ataupun pahala-pahala yang kita buat dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan semua. Maka tuan-tuan semua, dari segi pahalanya cuba tengok dalam bab ziarah sakit. Sebab itulah saya dah sebut tuan-tuan semua, pahala-pahala ni kita ikut panduan Islam, maka insya-Allah dia akan boleh pahala. Kan? Walaupun kita tengok ziarah sakit macam saya sebut tadi lah, bukan baca Quran ke apa tak. Sebab itulah konsep pahala atau konsep amal soleh dalam Islam ni, dia bukan hanya amalan-amalan khusus. Gapo saja benda molek, gapo saja saranan disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nampak benda tu benda biasa, itu juga dikira sebagai satu habuan pahala ataupun ibadat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah redha Tuhan. Ya, kita nak sangatlah Allah Taala redha kita ni. Dalam hidup ni kalau kemuncak yang kita nak belau kita kena punya betul tu redha tu kita nak sekali. Tak ada gunanya kita kaya, tak ada gunanya kita berpangkat tinggi, tiba-tiba Tuhan tak kena, tak ada guna sekabut. Okay? Tapi kita nak dalam kehidupan kita adalah apabila Tuhan segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, yang mencipta langit ke apa semua, redha kena dengan perbuatan kita. Maka tuan-tuan semua, orang ziarah orang sakit antara pribadi yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah malaikat akan doa kepada orang ziarah orang sakit. Akan istighfar kepada apa dia, doa rahmat, doa kebaikan kepada orang yang ziarah orang sakit. Siapa riwayat mengatakan siapa-siapa ziarah orang sakit pada waktu pagi, 70,000 malaikat akan berselawat, akan berdoa kepada dia. Siapa waktu petang, dan kalau dia pergi ziarah waktu petang, maka 70,000 malaikat akan istighfar kepada dia sampai waktu pagi dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua, satu habuan yang begitu besar lah, di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala doa kepada kita. Sebab tu kadang-kadang cuba tengok tuan-tuan semua, kita ziarah sakit kadang-kadang kita mari tenang, kadang-kadang ketenangan itu mari mana. Ada satu orang kadang-kadang tuan-tuan semua dalam keadaan letih, tapi kita ziarah orang sakit, kadang-kadang segar dia kadang-kadang. Boleh jadi ini adalah doa daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada riwayat mengatakan dalam perjalanan kita malaikat doa kepada dia, taba bamsyakum wa tabawwa'kum wa tabawwa'tum dia sebut dua kali ada situ dalam hadis sebut kata dia, apabila kita jalan kita sakit ni malaikat akan doa apa?
taba mamsyakum, comel benar perjalanan kamu, molek benar berkat perjalanan kamu, kemudian kamu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu semua di antara satu hadis yang Nabi sebut bagaimana malaikat berdoa kepada orang yang berjalan kayak tengok orang sakit. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah bahagia hati, kita panggil sa'adatul qalbi. Kalau kita nak cari kebahagiaan ni, macam saya sebut sebelum ni lah, kadang-kadang orang lain cari kebahagiaan tepi patah kadang-kadang kan. Tapi bagi Islam setengah-setengah benar tu, kadang-kadang kebahagiaan Allah Ta'ala bagi melalui kita tengok orang, kita pun sempurnakan hajat orang kan. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan semua, di antara zarah sakit ialah dia boleh ubat kekerasan hati kita. Hati manusia ni kadang-kadang dia ada mai kerah. Kerah ni kerah ke mana? Kerah bukan makna kerah tokoh dia macam tak ada peti tu, tidak. Kerah makna kadang-kadang tak saya tunduk pada kebenaran. Hati manusia ni kadang-kadang tuan-tuan semua dia kerah. Tak saya tunduk pada kebenaran, tak saya terima nasihat orang kadang-kadang, kemudian tak saya terima tunjuk ajar daripada orang lain. Ini kita panggil tanda-tanda hati kerah. Okay. Semaya bab pun kadang-kadang berasa berat dan sebagainya. Ini semua adalah ciri-ciri hati yang kerah. Sebab tu antara apa yang dibincang dari kalangan ulama ataupun dalam Islam tuan-tuan semua, maka apabila hati dalam keadaan macam ni perlu pada berubat lah. Kalau hati kita biar ada keadaan kerah lagi ni, maka akan menyebabkan kita ni bahaya hidup kita ni. Bahaya hati kerah ni, bahaya lebih pada kecil manis, lebih daripada jantung lagi tuan-tuan semua. Ya, kecil manis kalau jantung, kalau amal taat tak ada masalah lagi. Tapi kalau hati kerah ni tuan-tuan semua, jauh kita daripada Allah Ta'ala ni, bahaya yang paling besar. Maka tuan-tuan semua, di antara kaedah yang diajar oleh ulama ialah untuk nak ubah hati kita yang kerah ni, antaranya ialah melalui kita ziarah sakit. Betul lah kalau kita tengok pada hadis Nabi, Nabi ajar dalam poin yang pertama ni, ziarah sakit antara amalan ahli syurga. Memang betul semua tuan-tuan semua. Kalau kita perhati kepada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ataupun apa yang disebut oleh ulama yang mana saya sebut tadi. Itulah tuan-tuan semua satu daripada perangai ataupun kita panggil akhlak ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah au kharaja ma'a janazatin. Yang kedua ni pula ialah tuan-tuan semua, satu orang tu dia keluar bersama jenazah. Dia bagi penghormatan kepada orang mati. Sini dua perkara lah, keluar sini makna keluar pergi semaya, satu lagi ialah keluar bersama, bawa dia pergi kubur. Tu kita panggil kharaja ma'a janazatin. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia tuan-tuan semua kelebihan dia. Kelebihan orang yang sanggup bagi masa, bagi penghormatan terakhir kepada saudara yang meninggal dunia. Sebenarnya kita mengikuti jenazah ni sebahagian daripada hak orang Muslim dengan Muslim yang lain. Satu tanggungjawab kita sebenarnya. Tetapi walau macam mana sekali bertanggungjawab, tapi di sana Allah Ta'ala selit, Nabi selit dengan kelebihan pula. Di samping tanggungjawab yang kita laksanakan, tapi di sana ada kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat mengatakan siapa-siapa yang hadir jenazah kemudian dia semaya, dia akan dapat 1 qirat. Kemudian dia pergi kubur pula bersama jenazah pula, pergi kubur pula, dia akan dapat 1 qirat pula. 2 qirat dia akan dapat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tak faham apa dia qirat-qirat ni. Tak faham apa Nabi sebut habuan atau kelebihan orang dapat qirat dalam semasa dia mengiringi jenazah ni. 2 qirat dia akan dapat kalau dia semaya, kemudian dia bawa pergi kubur, dia bersama pergi kubur dengan jenazah. Sahabat tak faham apa dia qirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata qirat adalah jabal. Qiratain maknanya jabalaini azimaini, iaitu 2 bukit yang begitu besar dari segi nilai pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengiringi jenazah ataupun orang semaya jenazah. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau ada jenazah ke apa semua, masjid ke apa semua, cubalah tunggu sekejap bersama-sama dengan orang semaya jenazah. Kita ni kadang-kadang saya selalu sebut sama lah, warak berdoa kadang-kadang tak ada nak semuanya, duduk semaya duduk baca Quran di belakang, baca Quran tu comel semaya sunat. Cuma satu dia ada keutamaan dia. Benar molek belakang, tapi hak mana yang paling molek? Nampak molek dia baca Quran di belakang, tapi masa tu tuan-tuan semua yang terbaik sekali ialah kita bagi penghormatan terakhir kepada orang mati.
Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya besarnya kelebihan siapa Nabi SAW mengatakan orang cakna kepada kematian ataupun orang yang bersama dengan jenazah ni, sama ada dia solat ataupun dia bawa pergi kubur bersama jenazah, maka besar sangat kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya pernah sebut sebelum ni, di antara amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, di antara amalan yang membuatkan dia menjadi ahli syurga antaranya ialah amalan inilah. Ada riwayat mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat siapa yang puasa hari ini, saya nak berkata saya Rasulullah. Siapa yang ziarah orang sakit hari ini, dia kata saya ya Rasulullah. Siapa yang ziarah orang mati hari ini, saya Rasulullah. Dia ke Sayyidina Abu Bakar belaka. Maka Nabi kata siapa-siapa yang berkumpul amalan dia 4 perkara atau 3-4 perkara seperti mana yang saya sebut tadi, puasa, ziarah orang sakit, ziarah orang mati, satu lagi adalah bagi makanan kepada orang miskin, maka dia telah menempati ahli syurga di segi sifat dia. Itulah tuan-tuan semua. Kemudian yang berikut yang ketiga pula tuan-tuan semua, di antara amalan ahli syurga ialah kharaja ghazian, dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dulu lagi berjihad, kita haraplah ni kita mari semaya pun sebahagian daripada jihad lah. Kita mari semaya, kita mari dengar mengajar, bukan mudah sebenarnya. Kalau bagaimana? Kalau barang itu mudah, ramai pakat mari belaka. Tak, tapi ini sebahagian daripada mujahadah kita panggil. Kita harap walaupun maknanya hadis ni dia lebih khusus kepada orang berjihad yang Allah Taala, kan, oleh kerana Allah ni tak ada, Allah ni tempat kita tak ada, Allah ni kita harap maknanya pengorbanan kita untuk menegakkan apa dia nak agama Allah Taala ni, sama ada kita mari semaya, kalau kita mari ngaji dan sebagainya, kita harap ini sebahagian daripada kita keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang apa dia ni kelebihan orang keluar berjihad ni. Cara umumnya tuan-tuan semua, di mana fokus saya adalah jihad dalam bentuk apa dia ni berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang pertama sekali kelebihan jihad ni tuan-tuan semua, dia adalah amalan yang paling afdal sekali lepas daripada iman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tengok dari segi ranking apa dia ni, amalan pertama sekali ialah beriman kepada Allah Taala, yang kedua ialah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketiga Nabi sebut ialah al-jihad fi sabilillah. Maknanya dia termasuk ranking yang atas sekali tentang kelebihan apa dia yang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kelebihan jihad ni, Allah Taala akan tolong orang yang berjihad di jalan dia, kan, akan tolong. Yang ketiga pula ialah orang yang keluar jihad pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, lebih baik pada dunia dan barang-barang yang ada dalam dunia. Dari segi kelebihan dia, ya, dia keluar satu pagi, katakanlah keluar untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, maka dari segi nilai adalah pahala dia lebih daripada dunia dan barang-barang yang ada dalam dunia lagi. Tak tahu nak gambar ke mana. Sebab itulah saya selalu sebut, maknanya boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi dalam kehidupan dunia ni pahala atau bagi syurga ni, sebab hanisa besar dah hanisa. Sebab itulah pahala sebenarnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Tuhan akan bagi kita sebenarnya. Sebab tak padat dalam dunia ni tuan-tuan, hanisa pun dan lebih baik dunia dan barang-barang dunia dah. Kan, orang yang sanggup berjihad pada waktu pagi dan waktu petang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kelebihan jihad ni, pahala mujahidin ni besar sangat nilai dia. Besar sangat apa dia ni nilai dia. Siapa peringkat apa dia ni, dia apa dia mati saja, gugur saja di jalan Allah Ta'ala, tak apa habis dosa dia. Okay. Sebab tu di sana dia sebut orang mati syahid ni tuan-tuan semua berjihad ni, di sana ada 5 ada 6 kelebihan. Yang pertama sekali, yughfar lahu, Allah Ta'ala ampun dosa dia selalu. Ya, dia mati syahid tu tuan-tuan semua, dia apa dia Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dan kita haraplah ada setengah orang kadang-kadang mari semaya tiba-tiba mati tengah jalan kadang-kadang. Ada semua orang tak mari nak ngaji, tiba-tiba apa dia ni meninggal dunia. Ada satu orang baru ni tuan-tuan semua, kita dalam motor kan, tiba-tiba accident tengah jalan, mari nak ngaji. Ya, kita harap ini pun sebahagian daripada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, orang mati syahid ni dia akan diperlihatkan tempat dalam syurga Allah Ta'ala. Dia mati saja, dia mati tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuklah, pamer kepada dia apa dia tempat istimewa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kadang-kadang sahabat-sahabat ni memang kalau bunyi jihad ke apa tu semua, memang dia rasa memang satu benda yang tak ketinggal. Siapa kita dengar kadang-kadang ke apa dia,
nak makan buah tamas putih tak ada, takut bimbang, takut lewat mati syahid. Ada setengah tu kadang tak ada nak mandi wajib, bunyi panggilan jihad, pergi cepat-cepat, takut tak ada membani syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu sangat tu semua besar sangat nilai. Yang antaranya kita bicara pada hari ini, pertama sekali keampunan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah Tuhan akan pamerkan kepada dia tempat kediaman dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tunjuk dah ke dia. Yang ketiga pula ialah selamat daripada kubur, azab kubur. Oh, ni barang besar-besar belakang ni. Barang-barang yang kita minta sangat kepada Allah Ta'ala dalam semaya kita pun, akhir semaya kita minta kepada Allah, ma'ini a'udzubika min azabil qabri. Yang di antara doa yang kita diajar baca lepas daripada tahiyat tu kan, minta Allah Ta'ala selamat daripada kubur. Maka di antara orang yang akan selamat daripada azab kubur ialah orang yang apa dia ni, orang mati syahid. Yang keempat pula tentu semua orang mati syahid ni kepada dia pula ialah apa dia ni, dia selamat daripada huru-hara hari akhirat. Kan, huru-hara yang berbagai-bagai yang mana kita dah bincang sebelum ni lah, apa yang berlaku di hari akhirat, dia di antara peribadi yang selamat. Kemudian yang kelima pula ialah dia akan letak di atas kepala dia apa dia dipanggil apa dia satu tanda ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau raja dia panggil apa tu, raja tu tak atas kepala tu enggak begitu lebih kurang lah satu tanda apa dia kemuliaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diberi apa dia ni istirhurul ain, iaitu apa dia ni bidadari. Ada akhir sekali tetua semua dia boleh syafaat keluarga dia 70 orang. Ini benar-benar lah. Kan, katakanlah satu orang mati syahid dan keluarga kita, ya, dia boleh syafaat 70 orang di kalangan kaum qurba yang paling dekat dengan dia. Itu satu kelebihan. Sebab tu kadang-kadang di kalangan sahabat kadang-kadang kan, contoh saya ambil khunsa. Satu peribadilah perempuan di mana anak dia 3 orang mati syahid dalam peperangan Qadisiyah. 3 orang mati syahid pun siapa beritahu ke dia, apa dia perasaan dia? Kalau kita tak betul ya beritahu kalau ke mana kan? Siapa beritahu pada dia tu semoga dia sebut. Ini satu ucapan dicatat dalam sejarah. Alhamdulillahillazi syarrafani biqatlihim. Kata dia segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan aku dengan syahidnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dia segembira di mana anak dia mati syahid. Sebab anak ni lah tetua semua, dia akan syafaat keluarga dia. Kalau ikut riwayat mengatakan 70 orang akan disyafaat oleh orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mujahid ni tetua semua, orang berjihad dengan Allah Ta'ala ni seperti juga orang puasa, orang berkiam tak tinggal-tinggal. Katakanlah dia pergi jihad 10 hari katakanlah. Masa 10 hari itu dia seolah dia puasa seumur, kemudian dia berkiam seumur. Tak berhenti-berhenti seolah macam tu. Dari mana boleh buat gitu kan, kita semaya 10 minit pun tak boleh gidah kalau mana kan. Tapi Allah Ta'ala nilai orang yang berjihad ni seolah-olah dia puasa seumur, kemudian dia berkiam seumur, dia berkiam mulai ataupun dia semaya seumur, lebih macam tu. Katakanlah 10 hari dia pergi jihad, maka di segi nilainya Allah Ta'ala nilai dia 10 hari itu dia puasa seumur, kemudian 10 hari itu dia ada keadaan apa ni bersolat ataupun apa dia berkiam kita panggil. Dan akhir sekali tetua semua, di antara pahala jihad ni adalah lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Allah kan. Itulah kembali kepada poin yang kita bincang tadi tetua semua. Yang ketiga ni antara amalan ahli syurga ialah dia keluar berjihad di Allah Ta'ala. Itulah kelebihan yang saya sebut tadi. Nak ceritanya apa dia ni besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat pula tetua semua, amalan ahli syurga ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah au dakhala ala imamin yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Dia pergi jumpa dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan kebenaran, bukan nak puja dak tapi nak bagi penghormatan. Sebab dia buat kebenaran, dia menegakkan kebenaran. Okay. Sebab itulah kita diajar kalau pemimpin yang molek ni, kita diajar bagi taat, kita diajar bagi penghormatan. Maka peribadi ni tetua semua dia tahu mengikut neraca dia ngaji, inilah pemimpin yang paling adil. Dia pergi jumpa, kemudian dia bagi penghormatan, dia bagi kemuliaan kepada pemimpin tersebut. Kan, dia setia dengan pemimpin tersebut. Ini antara amalan-amalan yang saya sebut tadi lah, amalan-amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia ni syurga.
Kemudian amalan yang kelima atau semua terakhir ialah au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wasalima fin nas wasalima minan nasi. Ataupun orang itu duduk di rumah dia, asalnya dia berinteraksi masyarakat kan, tapi masa katakanlah timbul satu fitnah, dia duduk rumah dia, tak tubik duduk lain dah. Masa dia berada di rumah tu, dia tidak menyusahkan orang lain. Sebab kadang-kadang setengah orang duduk rumah memang kecek payah apa semua, kadang-kadang menyusahkan orang lain kadang-kadang kan. Tapi dia walaupun dia duduk di rumah pada masa tu, masa fitnah katakanlah, dia tak boleh nak keluar katakanlah kan, dia tak boleh nak berinteraksi masyarakat, akhir sekali terpaksa duduk rumah. Dia duduk rumah pun boleh jaga adab kan. Di mana riwayat ni mengatakan au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu, mana manusia selamat daripada diri dia. Sebab ada setengah-setengah orang kalau duduk rumah memang buat masalah. Kalau mana kan, masalah kepada keluarga dia lah, masalah kepada apa, kepada jiran dan sebagainya. Ada yang kata muja ayah tak ada, kalau ayah ada kat nyanyi kita, ada kata ada ke setengah-setengah orang budak-budak ada kata kan, dia tak sedia kalau belah anak ayah dia duduk rumah, sebab ayah duduk rumah masalah kan, nyanyi komok lah, nyanyi kanak kadang-kadang berlaku macam tu kan. Tapi dia ni tu semua duduk kan, dia adalah jadi peribadi yang tidak menyusahkan orang lain. Kalau dia duduk di rumah pun pada mulut dia jaga, akhlak dia jaga, perangai dia jaga dan sebagainya, orang sejahtera dengan diri dia. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan al-muslimun man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Tak, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang benar-benar Islam ni ialah orang yang mana orang selamat daripada lidah dia, orang sejahtera dengan lidah dia. Ni pergi masjid tapi lidah dia memang lezat sungguh kadang-kadang Nabi kata orang Muslim paling baik ialah orang yang mana orang selamat diri dia dengan sebab lidah dia ataupun tidak tanduk dia ni orang rasa selesa dengan dia lah. Ini pun ada kadang-kadang tu semua yang kita rasa peliknya, kadang-kadang semaya bel tak tinggal, mari semaya Jumaat tapi lidah boleh dia cakap kadang-kadang merosakkan orang. Tengok pada serban, tengok pada janggut tu memang tak ada gapo dah lah, tapi bila ada kecek dia akan merosak kesejahteraan orang dan sebagainya. Itulah makna dalam Islam Nabi kata orang paling baik ialah orang yang mana orang lain boleh tupai kesejahteraan, di mana lidah dia orang kening dengan lidah dia, ataupun orang selamat daripada kejahatan lidah dia, orang selamat daripada apa, daripada tindak tanduk dia. Sebab itulah tuan-tuan semua kalau siapa gitu, maka insya-Allah ini sebahagian daripada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya pasaliman nasu minhu, manusia selamat daripada dia, dan wasalima minan nas, pada dia ni dia dapat sejahtera lebih kurang macam itulah, hidup dalam keadaan apa, tidak menyusahkan orang pun tenang dengan dia, orang pun tidak menyusahkan dia dan sebagainya, dalam keadaan comel. Gitulah tuan-tuan semua, antara beberapa perkara yang kita bincang pada pagi ni ialah tentang apa dia ni, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara di mana siapa-siapa yang buat sebahagian satu perkara daripadanya, maka dia ada dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada jaminan syurga sebenarnya. Sama-samalah tuan-tuan semua kita pakai ikhtiar supaya amalan-amalan yang kita bincang pada pagi ini menjadi budaya hidup kita lah. Kalau boleh semua, alhamdulillah 5 perkara ni. Kalau tak boleh 5, 4 pun tak apa, 3 pun tak apa, 2 pun tak apa, dan habis-habis tak boleh, kata Nabi SAW. So yang kita menjadi budaya kita, insya-Allah dia adalah kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala akan jamin dia syurga, dan Allah Ta'ala jamin dia jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua, kita walaupun hadis pada hari ini kita rasa biasa kan, tapi kita nak supaya amalan ni jadi budaya hidup kita. Maka bila jadi budaya hidup kita, maka insya-Allah moga-moga apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita harap dia berlaku dalam kehidupan kita lah, insya-Allah taala. Itulah saja tuan-tuan semua untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Yang penting sama-sama lah kita doa moga-moga amalan-amalan ini menjadi budaya hidup kita lah tuan-tuan semua. Dia tak perlu pada ilmu banyak kan, tak perlu kepada mengaji tinggi, yang perlu pada buat contohnya ziarah sakit, tak perlu pada mengaji tinggi. Orang biasa boleh ziarah sakit ataupun mengiringi jenazah, orang tak mengaji tinggi boleh sebagainya. Mana benda-benda Islam ajar kita ni kadang-kadang satu benda yang terbuka boleh buat belaka kan, orang itu buat, insya-Allah dia adalah orang paling layak untuk dapat habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata untuk pagi ini moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala, dan kita doa supaya Allah Taala beri kekuatan kepada kita boleh amalkan apa yang
disyarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebahagian daripada orang yang dijamin oleh Allah Taala syurga dan dijamin jauh daripada api neraka dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.